لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 رحمن 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 يا رحيم 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بكتابك بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني وأطلق به لساني وقوه بجناني وأسرع به فهمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير وبعد. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah taala pada malam ni kita sama-sama dapat solat maghrib berjamaah dan dapat menyambung kembali pembacaan tafsir surah Yasin insya-Allah. Ayat yang seterusnya ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu asy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ayat yang ke-60 ini, terjemahan ayat 60 ini, firman Allah Ta'ala, bukankah aku telah memerintahkan kamu
wahai anak-anak Adam, supaya jangan kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya ia, yakni syaitan, terhadap kamu adalah musuh yang nyata. Jadi di ujung tu disebut mubin. Ada 9 mubin dalam surah Yasin ni, 9 mubin. Jadi kita sampai pada mubin tu sunat kita niat apa yang hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya, adakah tidak aku suruh kamu anak Adam, jangan ikut syaitan. Jangan ikut syaitan. Yang syaitan ini tidak lain hanyalah menyuruh kamu untuk mengerjakan penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil perkataannya, kerana dia, yakni syaitan itu seteru dan nyata. Jadi saya dah bagi nota tu, no. Jadi saya baca nota tu, tuan baca pelan nota tu, no. Saya tengoklah kitab saya ni, itu saya pemudahkan untuk bahasa klasik itu kepada bahasa mudah sikit. Jadi saya baca dalam kitab ni. Adakah tiada aku suruh kepada kamu itu, wahai anak Adam, atas lidah Rasulku, bahawa jangan kamu itu sembah dan ikut syaitan, bahwasanya bagi kamu syaitan itu seteru yang amat nyata. Yakni, adakah tiada aku suruh kamu itu anak Adam, bahawa jangan kamu mengikut syaitan pada berbuat maksiat, dan jangan kamu ambil perkataannya kerana seterunya bagi kamu yang nyata. Jadi Allah Ta'ala datang dalam ayat ni perkataan u'bud, lalu disambut dengan ayat yang kedua, wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim, dan tauhidkan oleh kamu akan daku, dan berbuat ibadat kamu itu akan daku. Inilah jalan yang betul. Jadi ada perkataan daripada perkataan ibadah. Ada dua perkataan abada ya'budu ibadah. Satunya Allah melarang jangan beribadah ataupun menyembah syaitan. Baliknya sembahlah Allah. Kerana terang-terang syaitan itu adalah makhluk Allah yang tiadalah dia tak ada suruhan lain lah syaitan ni. Melainkan suruhannya itu kepada melakukan penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cari kok mana pun dia nak bagi kita dahaka kat Tuhan. Kerana Allah Ta'ala cerita ni dalam surah Yasin ni, Quran ni turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah kemanusiaan, sejarah manusia yang tertipu dengan syaitan ni dah banyak berlaku kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak gitu. Sejak daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Kalau kita baca sejarah rasul-rasul, nabi-nabi,
Dah lama cerita tentang kejahatan syaitan ini terhadap anak Adam. Itu memang kerja dia. Memang itu dia punya dakwah dia. Suruh anak Adam ini ikut dia. Dan ramai pun yang ikut dia pun. Ramai. Sedangkan kalau kita lihat pada zaman Nabi Nuh AS, Nabi Nuh AS ni, Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hapuskan habis mana yang nak sembah syaitan ni, mana nak sembah pahala ni, hapus buang, supaya jangan ada di atas muka bumi ini manusia-manusia yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita kata clear lah. Sepatutnya dah clear lah. Zaman Nabi Nuh lagi dah clear, maknanya mereka yang tidak menaiki kapal Nabi Nuh itu semuanya binasa, semuanya mati begitu kan. Yang selamat itu yang naik bahtera Nabi Nuh AS. Tapi soalannya, bagaimana ada lagi manusia yang masih lagi menyembah syaitan? Tu yang kita punya soalan tu. Macam mana masih ada lagi wujud lagi manusia yang ikut syaitan? Tu dah cerita dah. Ini sebab mereka ini tak mati. Mereka ini tak mati sampailah kiamat, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang cerita dalam surah surah Al-Mulk, Allah Taala nak musnahkan mereka itu, nak matikan, bunuh mereka itu dengan malaikat lontak, lontak api kat mereka tu mati. Tapi banyak lagi yang tak mati. Ini jadi mai sampai ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dah banyak dah manusia-manusia yang menyembah syaitan ni, beberapa ribu tahun yang silam. Kalau gitu Allah Ta'ala kata, sembahlah aku, inilah jalan yang betul. Yakni tauhidkanlah aku, inilah jalan yang benar. Mana kita nak sembah Allah Ta'ala ni, kena tauhid bagi betul. Tauhid kita kena bagi betul. Kalau tauhid kita tak betul, maka Allah tolak ibadah kita. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang ke-62, dan sungguhnya menyesatkan syaitan itu daripada kamu akan makhluk yang banyak daripada umat Nabi yang dahulunya. Tu dia, nampak? Umat yang dahulunya, kata Allah. Adakah kamu itu punya akal yang sempurna? Yakni sungguhnya menyesatkan daripada kamu itu syaitan akan makhluk yang banyak, dan mengeluarkan ia syaitan akan kamu, yakni Adam, daripada jalan yang hak kepada jalan yang sesat. Jadi ayat ni Allah ceritakan, macam kita sebut tadi lah, mana umat-umat yang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ramai dah yang terpesong daripada jalan yang sebenar. Lebih-lebih lagi lah pada zaman ini, pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut, Nabi sebut hanya satu golongan saja yang selamat. 73 golongan. Islam itu akan terpecah kepada 73 golongan. Islam ni kira Islam. Ini kira orang Islam. Orang Islam saja 73 golongan. Selamatkah mereka semua? Tak, Nabi kata. Yang selamat satu saja. Tu dia cerita. Yang selamat satu saja. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Iaitulah ahli sunnah wal jamaah. Soalannya,
Adakah kita tanya kita ni berada di atas ahli sunnah wal jamaah ke atau sebaliknya? Maknanya kalau kita tidak berada di atas jalan ahli sunnah wal jamaah, kita juga disesatkan oleh syaitan. Tu cerita dia gitu ya. Yahudi 71, Nasrani 72, Islam 73. Masing-masing agama itu, masing-masing kelompok itu satu saja yang selamat. Yahudi pun satu, Nasara pun satu, Islam pun satu. Tu dia. Satu je selamat. Sebab itu Allah Ta'ala kata, tauhidkan aku. Kita nak kena belajar, kita nak mengaji ilmu tauhid bagi faham betul-betul. Kalau tak betul tauhid ni, tak betul lah akidah kita. Tu saya baca satu kitab. Kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab tu sangat bagus kalau tuan-tuan baca. Karangan Kiai Sirajul Abbas. Siraj Abbas, Kiai orang Indonesia yang menulis kitab itu. Di mana dalam kitab itu, dalam buku itu, dia mendedahkan kepada kita kelompok-kelompok yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Tu dia. Ini Allah Ta'ala kata dulu ni, umat-umat dulu ni banyak ada yang terjun, banyak ada jatuh daripada, terkeluar daripada landasan yang benar. Sampailah ke hari ini pun. Tu dia. Apakah kamu tidak mau berfikir, kata Allah. Afalam takunu taqilun. Tuhan bertanya kita, afalam takunu taqilun. Apakah kamu tidak mau mengkaji? Apakah kamu tidak mau merenung? Sebab apa manusia ni boleh terkeluar, terjatuh daripada landasan? Ini yang Allah suruh kita berfikir. Afala taqilun, afala tadabbarun. Banyak Allah Ta'ala tanya kita, kamu tak ambil iktibar ke, tak fikir ke, tak renung ke? Banyak ayat-ayat suruh kita ni berfikir. Ayat 63, berkata malaikat pada ketika dekat kaum itu kepada neraka Jahannam, hadhihi Jahannam. Ni malaikat kata ni, hadhihi, kita mengaji bahasa Arab, hadhihi Jahannam. Malaikat kata ini neraka Jahannam. Berkata malaikat pada ketika dekat kaum itu kepada neraka Jahannam, yang adalah kamu itu, dijanji kamu itu dengan dia, dengan Jahannam, masuk kamu ke dalamnya, Jahannam. Rasa azabnya ini hari, dengan suatu azab. Adalah kamu itu pada dunia kafir, kamu itu dalam dunia dulu kafir kepada Allah. Macam mana boleh jadi kafir di dunia dulu? Menyembah berhala dan mengikut syaitan. Bila malaikat kata gitu dekat penghuni neraka Jahannam, kan? Bila malaikat kata gitu kat penghuni neraka Jahannam, penghuni neraka Jahannam menafikan. Dia kata, kami dulu tak kafir pun, kami tak ingkar pun kepada Allah, kami tak sembah pun berhala. Berkata kafir itu, tiada kami dahulunya kafir, kami dulu tak, kami beriman, dan kami tak ikut syaitan. Maka bila dia berkata macam tu, Allah Ta'ala pun kaitkan ayat seterusnya, yakni ayat 64.
ayat ni, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Oleh kerana manusia ni dia nak berbohong juga pada ketika itu, pada ketika nak dibawa dia masuk ke dalam neraka jahanam tu, dia cuba nak berbohong dengan lidah dia. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahim, kami peteri mulut mereka. Tu dia, Tuhan peteri apa dah? Jait. Mulut tu, ada mulut tapi tak boleh cakap. Kenapa? Kalau boleh bagi dia bercakap, dia nak apa? Dia nak kelentong lagi. Dia nak beralasan lagi di depan Allah Subhanahu Wa Taala, di depan malaikat. Kalau gitu Tuhan seal mulut dia, seal mulut dia. Allah kata kami seal mulut mereka itu, tetapi yang bercakap itu ialah tangan-tangan mereka. Tangan kita ni cakap. Tangan kita bercakap. Kaki kita bercakap apa yang diusahakan. Pada bila ini hari kami tegahkan atas sekalian mulut kafir itu berkata, yang ini bercakap, kerana berkata mereka itu, demi Allah tiada kami kafir dalam dunia, dan kami suruh berkata tangan-tangan mereka itu hanya jadi saksi sekalian kaki mereka itu dengan suatu yang adalah mereka itu dalam dunia memperbuat usaha mereka itu akan dia. Jadi nak heret mereka masuk dalam neraka ni, dia pun tak maulah. Bila nak heret masuk neraka, tentulah dia kata dia tak bersalah. Pasal apa nak bawa aku masuk neraka? Aku tak bersalah. Gitulah tanya. Dia cuba nak apa? Nak dakwa-dakwi depan malaikat. Lalu Allah Taala peteri mulut mereka, Allah Taala kunci mulut mereka, tapi yang bercakap itu ialah tangan. Ni tangan kita ni. Memang kalau kita tengok hari ni duk bercakap ni tangan kita bercakap banyak, betul tak? Tambah hari ni kita guna gadget kan? Jari kita bercakap, betul tak? Tu dia, ni bahaya ni. Kita type pergi, kongsi benar tak betul, siap jawab kita. Tu dia, ni tangan kita. Wa tukallimuna, Allah dah bagi tahu dah bahawa tangan akan bercakap, kaki akan bercakap. Ni mulut tak kurang bercakap lah. Itu kita nak kena hati-hati tangan kita. Jangan kita type sebarangan, menulis sebarangan. Riwayat bahwasanya kafir itu pada ketika berkata malaikat yang demikian itu, maka bersumpah mereka itu, ni mereka yang masuk neraka tu, bahwasanya tiada kami kafir dalam dunia. Dulu dak kami beriman, kami tak bohong. Dan berkata mereka itu, kami tiada benarkan seorang daripada makhluk itu saksi kafir kami di dalam dunia, melainkan daripada badan kami. Maka Allah Ta'ala tegahkan mulut mereka itu berkata-kata, dan suruhnya berkata-kata tangan mereka itu. Tu dia. Lalu Allah Ta'ala perintah tangan. Allah Ta'ala kata tangan dia bercakap, maka tangan kata apa? Hai Tuhan kami. Tangan kata, dengan aku memegang mereka itu pakaian berhala, dan berkata kaki, lelah dengan daku berjalan kepada berhala. Tu dia. Dia kata tangan ni dah pegang apa? Baju berhala, buat berhala apa semua begitulah. Apa yang berkaitan dengan berhala ni, tangan ni. Tangan tu dia berkata, saya yang buat, saya yang pindah, saya yang
Tangan tu kata. Kaki katanya saya yang pergi, saya yang berjalan berusaha ke arah berhala itu. Dan berkata berkata kepala pula, hai Tuhan kami, dengan dikau sujud, hai Tuhan kami, dengan dikau sujud bagi berhala. Kepala kata apa? Ni kepala cakap ni. Dia kata kepala ni lah yang tunduk bagi berhala. Tangan kata tangan ni lah dia kata yang buat berhala, yang apa? Yang hias dan sebagainya lah, yang berkaitan dengan berhala tu, buat patung ke apa-apa semua tu. Kaki kata, kepala berkata. Manakala sudah berkata-kata anggota itu, nyatalah kafir mereka itu. Jelas lah. Mulut tak cakap anggota badan menyerlahkan kekafiran mereka itu. Datang malaikat Zabaniyah, lalu malaikat Zabaniyah, malaikat yang menjaga neraka, disuruh Allah Ta'ala atas mereka itu melontar mereka ke dalam api neraka Jahannam. Satu orang malaikat itu dilontarnya kafir 10,000 ke dalam neraka. 10,000 masuk sekali lontar. Kerana bersangat-sangat kuat. Tiada Allah Ta'ala jadikan dalam hati mereka itu malas dan kesihan kepada makhluk masuk mereka itu ke dalam neraka. Ya, malaikat-malaikat yang yang humban penghuni ini masuk neraka ni, malaikat tak ada perasaan kesian belah, tak ada. Tak ada kesian belah. Dia hati dia berkeras. Nak cerita sifat malaikat ni. Sifat malaikat jaga neraka memang macam tu. Dia tak ada kesian belah. Masuk mereka itu ke dalam neraka umpama 70 tahun, maka tiadalah dimakan api mereka itu. Tapi yang peliknya bila masuk neraka api tak makan. Pasal apa? Tiadalah dimakan api mereka itu kerana nur mereka itu mengalah api neraka itu. Maka apabila melontarkan malaikat Zabaniyah mukmin yang berdosa ke dalam neraka Jahannam, dia lempak masuklah neraka Jahannam saja, bersuara mereka itu semua pakai kata apa? La ilaha illallah. Ramai-ramai kata la ilaha illallah. Bila lontak masuk neraka Jahannam ni, semua dengar suara. Suara apa? Ramai-ramai sebut la ilaha illallah. Maka kembali api neraka daripada mereka itu. Tiada dapat mengazab api itu. Api pun tak boleh nak bakar lagi. Maka berkata Zabaniyah, hai api, kamu ambil mereka itu. Malaikat jangan duk kira dengan mereka tu, ambil juga, ambil mereka itu. Maka berkata api neraka, betapa dapat kami mengazab mereka itu kerana bahawasanya berkata mereka itu la ilaha illallah. Maka berkata malaikat dengan demikian itu menyurat Tuhan Rabbul Arsyil Azim, menyuruh Tuhan Rabbul Arsyil Azim, Allah yang suruh lontak masukkan mereka. Maka datang api mengambil mereka itu. Api bermain, ada yang setengahnya dimakan hingga kakinya, api makan kaki, dan setengahnya dimakan hingga 2 lututnya sampai ke lututnya, dan setengah dimakan hingga pinggangnya, dan setengahnya dimakan hingga lehernya, tengkok, dan setengahnya api makan hingga mukanya. Maka apabila hendak makan neraka itu muka, bila api ini mai ke muka, dia nak ngap muka, nak makan muka tu, hendak makan neraka itu muka orang mukmin, berkata malaikat, jangan kamu makan muka mereka itu, kerana mereka itu dalam dunia sujud di atasnya, di atas dunia, bagi Tuhan bernama Rahman.
Dan jangan kamu makan hati mereka itu kerana tempat tauhid dan ma'rifah. Hati ini adalah tempat kepercayaan, tempat keimanan kepada Allah SWT. Hati itu jangan makan. Jangan makan hati itu. Kerana tempat tauhid dan ma'rifah dan iman. Maka tinggal mereka dalam neraka kadar dosa mereka itu. Maka duduklah mereka dalam neraka ni, tengoklah dosa dia banyak mana, banyak lama itulah duduk dalam neraka. Riwayat berkaitan dengan kisah ini, satu riwayat daripada Nabi SAW, seorang laki-laki ada dalam dunia selamanya dalam nikmat dan sihat badannya. Satu kali masuk ia ke neraka, kemudian dikeluarkan daripadanya neraka. Berkata malaikat baginya, bagi apa? Seorang lelaki yang dulu dalam dunia ni nikmat, kesihatan, kesenangan ni, malaikat kata kat dia, adalah engkau dalam dunia merasa nikmat dan senang. Kata malaikat kata kat dia, dulu hang duduk dalam dunia tu senang lenang. Kata penghuni itu, demi Allah tiada aku merasa nikmat dan senang pada dunia itu. Apa maknanya aku tak senang pun masa dunia dulu. Jadilah lupa seorang itu pada yang demikian itu sebab masuk satu kali sahaja, masuk satu kali saja terlupa habis segala nikmat-nikmat semasa di dalam dunia tu. Jadi makna kata azabnya begitu dahsyat. Bersabda Nabi SAW bahwasanya sekurang-kurang azab ahli neraka itu seorang lelaki-lelaki. Ini Nabi nak cerita bentuk-bentuk azab, bentuk-bentuk azab orang yang duduk dalam dalam neraka, bentuk azab. Kata Nabi SAW, azab yang paling ringan orang yang duduk dalam neraka ni, kata Nabi, iaitu dipakaikan dia kasut neraka. Pakai kasut daripada neraka. Bila dia pakai kasut neraka itu, otak dia menggelegak, otak dia mendidih. Laki-laki baginya dua kasut daripada api neraka berdidih daripada sangat panas keduanya. Yang ni kedua kasut itu kepada otak kepalanya. Maka mendengar orang yang bersamanya suara api itu dalam perutnya, dan keluar api daripada mulutnya, dan sungguhnya disangkanya diri dia bersangat azab daripada ahli neraka berbanding dengan orang ni. Dia kata bila dia kena lagu tu, dia rasa dia yang paling teruk sekali diazab dalam neraka. Sebenarnya dia yang paling ringan sekali. Ini yang cerita apa tu? Cerita apa? Abu Lahab kan? Abu Lahab kan? Yang gembira dengan kelahiran Nabi SAW kan? Lalu dia membebaskan hamba kan? Dia gembira dengan kelahiran anak saudara dia. Hari Isnin. Sebab itulah hari Isnin, hari dia rehat sikit. Tu dia. Hari Isnin hari rehat. Kerana hari itu hari dia gembira dengan kelahiran Nabi yang nak makan dia sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat minum susu. Kerana apa? Kerana dia bebaskan hamba dia. Dia bebas hamba dia, lalu hamba itu menyusukan Rasulullah. Maka dia boleh minum. Dia ni lah yang dikatakan dipakaikan kasut daripada api neraka dan mendidih otak dia, dan dia rasa dia lah yang paling berat sekali siksa neraka. Sebenarnya dia yang paling ringan sekali. Yang paling ringan sekali neraka dia lah, dan mereka yang sepertinya. Tapi dia rasa ya Allah teruknya. Tu dia. Itu kata Nabi SAW. Api keluar ke mulut. Allahu Akbar. Wal'iyadzu billah.
Riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bertanya baginda akan Sayyidina Jibril alaihi salam. Nabi tanya Jibril, "Hai saudaraku Jibril, adakah pintu neraka yang 7 itu seperti pintu rumah kita dalam dunia?" Maka jawabnya Jibril, "Tiada. Tak. Tetapi pintunya terbuka hingga di bawah pintu yang di atas kepada pintu yang di bawah. Perjalanannya 700 tahun. Tiap-tiap daripada pintu itu terlebih sangat panas daripada yang di atas. Umpamanya 70 gandanya." Allah, tu dia. Tu dia. Itu yang dikatakan apa nah? Pintu neraka saja. Pintu neraka saja. 700 tahun. Dia punya apa? Dia punya luah dia tu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang di tempat neraka yang terkebawah, apa tu Nabi tanya lagi. Tadi bentuk azab dan macam mana perintah pintu neraka tu. Lepas tu Nabi tanya pula, macam mana bentuk azab manusia-manusia yang masuk neraka ni? Nabi tanya, siapa orang yang di tempat neraka yang terkebawah pintunya itu? Kata Sayyidina Jibril, neraka yang terkebawah itu tempat orang munafik dan orang kafir dan ashabul maidah dan ahli Fir'aun. Keluarga Fir'aun namanya Hawiyah. Neraka yang paling bawah sekali, kata Jibril, neraka yang paling bawah sekali iaitu neraka yang bernama Hawiyah. Neraka ini penghuninya terdiri daripada orang kafir, orang munafik dan ahli keluarga Fir'aun. Duduk di bawah sekali ni. Tu dia. Nama dia Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Kamu tahu tak neraka Hawiyah tu apa? Narun hamiyah. Neraka yang sangat panas apinya. Itu penghuni yang pertama neraka Hawiyah namanya. Yang keduanya neraka Jahim. Keduanya tempat orang yang musyrikun, yakni orang-orang yang mensyirikkan Allah. Kafir, ahli yang menyembah berhala. Mereka ini duduk dalam neraka Jahim. Jahim. Kafir menyembah berhala. Dan yang ketiga kata kata Jibril, tempat orang yang menyembah lembu. Neraka ada neraka yang ketiga ni iaitu yang menyembah lembu, kaum Musa. Tu dia. Ini cerita dalam surah Baqarah kan. Cerita Musa Samiri. Musa ada dua. Jadi Musa Samiri ni dia mewakili Nabi Musa, tapi dia gagal nak kawal orang-orang dia. Ketika mana Nabi Musa nak bermunajat di Bukit Tur Sina, Nabi Musa pesan ke dia, jagalah orang kita ni selama 40 hari pun tak ada ni. 40 hari Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina untuk bermunajat kepada Allah SWT dan berpesan kepada Musa Samiri supaya menjaga kontrol lah ni orang-orang kita ni. Tapi gagal. Sehingga apabila dia balik, Nabi Musa balik, dia tengok-tengok lepas ni sembah lembu. Tu dia. Lepas sembah lembu. Ini cerita dalam surah Baqarah. Kaum Nabi Musa. Mereka ni duduk di mana? Duduk di neraka Saqar. Golongan yang keempat, tempat iblis
dan orang yang mengikut mereka itu iblis, dan orang yang menyembah api, yang ikut iblis dan sembah api, majusi lah ni. Yang menyembah api ni golongan majusi. Di dunia ni ada penyembah api ni. Kalau kita tengok orang Jepun ni, mereka sembah api. Orang Jepun yang saya tahu lah, mereka ni sembah api. Yang tahu tu pasal apa? Pasal saya naik lah ragas dengan kawan-kawan lah, naik Bukit Tursina tu. Naik tinggi bukit dia tu, naik pergi ke atas, nak tengok tempat Nabi Musa bin Najat kan. Tapi awal naik pukul berapa, kita naik malam, sebab dia banyak 4-5 jam juga nak lepas ke atas tu pun. 4-5 jam nak naik ke atas tu. Pukul 2 pagi kot, begitulah. Begitulah lebih kurang naik. Bila kita naik, tengok ramai orang Jepun. Orang Jepun, orang Korea. Kita tanya kawan-kawan, awak depa ni ramai sangat ni pakai naik bukit ni. Rupanya esok dia pada nak tengok matahari. Depa nak tengok matahari esok ni. Bila naik atas tu, memang dia punya view dia, pemandangan dia sangat indah lah sebenarnya. Bila naik atas gunung tu, nampak pemandangan yang indah. Rupanya bukan masalah keindahan itu, yang mereka ialah api, matahari. Mereka ni penyembah matahari, api lah tu. Tu dia. Sebab tu mereka suka naik panjat Bukit Tursina itu. Ini di Mesir lah macam ni. Ini golongan apa? Golongan yang ikut iblis dan menyembah api. Dia duduk dalam neraka Lazar namanya. Neraka yang keempat iaitu nama Lazar, yang didiami oleh iblis dan penyembah api. Yang kelimanya tempat orang Yahudi. Ini neraka orang Yahudi saja duduk. Iaitu neraka Hutamah nama dia, Yahudi. Ini neraka tempat mereka. Didiami oleh orang Yahudi saja. Yang keenam, neraka yang dihuni oleh Nasara saja, Kristian, yang namanya Sa'ir, sin ain ya ra, Sa'ir. Ini neraka penghuninya terdiri daripada Nasara, yakni mereka yang tidak beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka mentasliskan Allah. Mereka membuat memalsukan hakikat Allah Subhanahu wa taala dan hakikat Nabi Isa alaihissalam. Ini tempat. Ini nama-nama penghuni dan nama-nama neraka, seperti mana yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai saudaraku Jibril, kerana apa tiada kamu khabar kepadaku daripada neraka yang ketujuh? Tiba-tiba Jibril bila Nabi cerita sampai neraka ke-6, Jibril sengap. Lepas tu Nabi tanya pasal apa tak cerita neraka satu lagi. Tu dia, tak cerita neraka satu lagi. Nabi tanya Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, hei Muhammad, neraka yang ketujuh ini ialah neraka yang akan dihuni oleh umat Tuhan hamba. Neraka yang ketujuh. Bila kata lagu itu pengsan Nabi. Itu dia Nabi. Bila kata lagu itu Nabi sedih, Nabi tak tahan sehingga pengsan. Terkejut, rupanya ada neraka umat aku. Sedangkan Nabi berdoa kepada Allah, Nabi tak mau kepada seorang umat dia masuk neraka. Kalau kita tengok Nabi ni, kerisauan Nabi, tak mau bagi umat dia masuk neraka. Tapi macam mana ada neraka yang diciptakan khas untuk umat dia, pengsan dia.
Bila dia sedar daripada pingsan, katanya, bersangat duka cita hatiku, dan bersangat takut api masuk umatku ke dalam neraka. Katanya, masuk daripada umat kamu yang memperbuat dosa yang besar dan tiada taubat mereka itu daripadanya. Berkata ulama bahawa umat Muhammad SAW keluar mereka daripada neraka dengan syafaat. Rupanya neraka umat Muhammad ni penghuninya ialah mereka yang mati tak sempat, mereka yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar tak sempat bertaubat. Tu dia. Mereka masuk neraka ni kerana buat dosa besar, tak sempat nak bertaubat. Tetapi mereka masih ada harapan untuk keluar daripada neraka Allah dengan syafaat Nabi SAW. Ini saja kata Jibril, dengan syafaat Nabi SAW. Ya Allah, sebab tu kita ni takut ni, terutamanya semayang. Dosa yang paling besar pertama-tama yang terbesar iaitu meninggal semayang. Dosa syirik kepada Allah, dosa dosa meninggalkan semayang. Ini dosa yang paling besar sekali. Sebab itulah kita nak peringatkan anak cucu kita supaya jangan bermudah-mudah dengan semayang ni. Kalau mati dalam keadaan tak sempat nak bertaubat, ini ialah masuk neraka. Ketahuilah olehmu, hai saudara yang mulia, disebutkan hal neraka itu bersangat-sangat takut dan susah hati hingga berkata setengah sahabat, kerana apa juga aku dijadikan Allah. Jadi sehingga timbullah kerisauan di kalangan sahabat apabila Nabi cerita macam ni kepada para sahabat. Ada sahabat-sahabat yang dia kata, kalau gitu kenapalah tidak dijadikan aku ni bukan manusia. Gitu. Alangkah baiknya kalau aku tidak dijadikan manusia, jadi binatang ke, pokok ke, batu ke, macam tu. Takut. Ataupun aku ini dimatikan sebelum aku ni besar, mati kecil. Ada sahabat yang menyebut demikian. Biarlah aku mati kecil, supaya tak dan nak berdosa. Pasal apa? Kerana takutnya mereka itu dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita sahabat-sahabat Nabi apabila mereka mendengar tentang neraka ini. Sahabat-sahabat Nabi ini iman dia pun dahsyat semua. Sebab tu mereka ini dibagi pangkat radhiyallahu tu pasal apa? Kerana mereka ni sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sahabat ni kalau dia buat dosa, dia rasa macam gunung nak ampuk atas kepala dia. Dia rasa begitu. Dia rasa macam tu lah. Dia rasa macam gunung nak ampuk, nak ampak dia rasa. Patutlah mereka itu mendapat title radhiyallahu anhu. Dan kita sunat juga menyebut, sunat sebut radhiyallahu anhu. Atau apa? Allah redha kat depa ni. Depa ni semua di syurga. Riwayat daripada Nabi SAW datang ni cerita yang masih cerita tentang neraka ni. Cerita orang nak masuk neraka ni, bila dia nak masuk neraka ni, dia sangat lapar. Biasalah kan. Duduk dunia duduk makan, besok di akhirat pun lapar juga. Lapar nak makan. Lalu dibawalah kepada mereka makanan
daripada neraka. Bila makan makanan neraka tu ni lekat terengkung ni. Lekat terengkung. Bila lekat nak terengkung, nak kena minum air. Supaya makanan itu boleh pi. Lalu dibawa mai ayak daripada neraka. Mai ayak daripada neraka. Ayak tu bila dia bawa mai dekat dia ni, nak bawa mai, nak bagi minum tu, mai tak muka ni. Sampai ayak sampai dekat muka, daging ni luruh habis. Daging muka ni luruh habis. Tak dan lagi nak minum dengan ayak tu. Panasnya ayak yang dibawa daripada neraka itu. Allahu akbar. Inilah beberapa gambaran yang menceritakan kedahsyatan. Bila minum masuk dalam perut pula. Ni terbocai habis perut ni. Terburai habis segala tali-tali perut ni. Kerana kepanasan minuman daripada api neraka. Inilah gambaran Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana umat Nabi Muhammad ini duduk dalam neraka ni kena siksa macam itulah. Tapi bagusnya umat Nabi Muhammad yang masuk neraka ni kerana mereka ini ada harapan untuk keluar daripada neraka. Itu saja kelebihan. Itu pun syafaat Nabi yang berhak mendapat syafaat Nabi. Kalau gitu macam mana nak dapat syafaat Nabi? Tentulah kita di dunia ni kita banyak selawat kat Nabi. Kita meraih membesarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mempertahankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang cerca, orang hina, orang pemain, orang sinyak, kita kena bangun membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ambil sikap macam tu, insya-Allah kita akan berhak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu cerita apa nama tu? Ayat setan tu kan? Satanic verses tu kan? Ayat setan tu kan? Apa nama tu? Salman kan yang menghina ayat-ayat Allah kan? Lalu Presiden Iran ketika itu mengeluarkan arahan supaya bunuh Salman ini. Siapa yang dapat bunuh Salman ini, maka dia akan diberi hadiah sekian-sekian lah. Tapi pandai orang pelari dia sembunyi. Sehinggalah akhir yang kita dengar, yang terkini kita dengar kan, di mana cerita di London ke mana, ketika mana dia tengah tengok berucap itu, tiba mai seorang pemuda ni mai rodok dia dengan pisau, kira mencederakan dia lah. Mencederakan dia. Padahal budak tu berapa hari umur, 20, 25 tu umur budak tu. Tapi dia ingat lagi tu. Dia ingat lagi bencinya dia kepada Salman Rushdie. Salman Rushdie ni bencinya dia kepada Salman. Kerana apa? Kerana dia menghina Al-Quran, dia menghina Nabi SAW. Jadi tak tahulah pemuda tu ditangkap, tak tahulah. Tapi kalau pemuda ni ditangkap, dia dihukum, memang syahid lah. Dan dia memanglah di syurga lah. Tu dia. Itu kalau sampai tahap tu, insya-Allah layak kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin hadirin yang dikasihi Allah SWT, insya-Allah kita akan sambung lagi tafsir ayat yang seterusnya, iaitu ayat 65. Tak banyaklah, panjang tafsir kita ni. Insya-Allah kita akan sambung balik. Allah Taala cerita bagaimana Allah Taala musnahkan penglihatan mata, tak boleh nampak. Walau nasya'u tamasna ala a'yun fastabiqus sirata fa anna yubsirun, insyaallah. Jadi begitulah malam ni ayat yang saya baca tadi ni. Kita nak selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, kita patuhlah kepada Allah, gitu. Taatlah kepada Allah dan janganlah kita menurut jejak syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innasyaitana lakum aduwwun mubin. Sama sekali jangan kita mengikut jejak syaitan ini. Kerana syaitan itu musuh kamu yang nyata. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak supaya kita ni dilindungi daripada terkena azab Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap. Sat kita tak mau. Sekejap saja tak mau kena azab Allah, tak mau langsung. Nak berdoa kepada Allah banyak-banyak.
Mudah-mudahan kita terpelihara daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala selama kita berada di atas dunia ini. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar, waj'alhu lana hujjatan wa la taj'al hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ampun maaf. Aqul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nota